kita memahami dan kita menjaga batasan-batasannya. Kenyataan pertama, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah fardukan beberapa fardu. Maknanya Allah telah wajibkan kepada kita beberapa kewajiban. Maka bila wajib, jangan sekali-kali kita mengabai dan mencuaikannya. Allah fardukan kita puasa, cukup syarat, maka wajib puasa. Allah fardukan kita salat, cukup syarat, maka wajiblah kita salat. Allah fardukan kita haji, cukup syarat, wajib haji. Begitu juga dengan zakat, termasuk juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Dalam bahasa yang mudah, apa-apa yang menjadi wajib atau fardu secara aini, tak dapat tidak seseorang itu mesti kena buat. Tapi kalau bentuk kifayah, memadai jika sekiranya sekumpulan sahaja buat. Tempat kita, taman kita ada orang mati, maka hak wajib semayang seorang, dua orang, tiga orang, empat orang ikut pandai lah. Tapi kalau tak ada seorang sembahyang, maka barulah dianggap dosa semua. Ini fardu kifayah. Tapi fardu ain, maka tak dapat tidak kita kena tunai. Kita tak boleh wakil. Seperti solat yang mesti kita sembahyangkan. Yang ini jelas. Apa yang menjadi fardu yang Allah taklifkan kepada kita secara wajib, maka wajib kita laksanakannya. Wahadda hududan fala ta'taduha. Ada yang Allah bataskan dengan batasan, jangan kita melampau. Ada hak yang kita kata boleh tak boleh, jangan kita pergi ceroboh. Bila Allah SWT tetap dah macam ni, maka jangan kita kata melampaui daripada hak yang Allah benar kepada kita, maka pada masa itu kita telah melakukan kesilapan. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok ramai di kalangan manusia, dia tak kisah batasan Tuhan, suruh, larang, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dia yang penting baginya kehendak sahaja. Wa harrama asya fala tantahikuha. Allah mengharam ada beberapa jenis, jangan kita ceroboh. Allah haramkan kepada kita minum arak, maka jangan kita minum arak. Allah haramkan kepada kita merompak, maka haram merompak. Allah haramkan kita riswah, maka haram kita makan riswah. Maka apa-apa yang diharamkan, jangan kita ceroboh untuk kita buat juga. Kerana pengharaman tersebut, maka sudah tentu akan membawa ketidakbaikan. Bahasa mudah-mudah je tuan-tuan. Setiap perintah Tuhan dengan suruhannya, pasti di sana ada hikmah, kebaikan dan maslahah yang terkadang-kadang tak terjangkau di akal kita. Mungkin kita tak nampak, tapi akhirnya baru kita faham. Begitulah sebaliknya. Setiap apa yang Allah haram, sama ada kita menjangka dan kita memahami akan asbabnya, sebenarnya di sana banyak hikmah yang kadang-kadang di luar dalam pemikiran kita. Ada orang kata, arak tak apa, saya minum tak mabuk pun. Benar, kamu tak mabuk, tapi ramai yang mabuk. Kamu okey, yang lain KO. Jadi dengan sebab itu sangkaan, jangkaan kamu. Sebenarnya kita melihat hukum secara kulli keseluruhannya. Allah larangkan umpamanya makan daging khinzir, sudah barang tentu ada hikmah di sebaliknya itu. Boleh jadi kita kata ada orang makan nampak okey, ekspor import nampak berjaya macam-macam, ya, boleh jadi macam tu. Tapi tuan-tuan, sebagai contoh Allah tunjukkan kepada kita, pernah berlaku dalam 15 tahun dulu ke 20 tahun dulu, JE, Japanese Encephalitis, hak sakit serang otak dan apa, berapa ramai yang mati. Kadang-kadang Allah tunjuk.
Kadang-kadang begitu juga, kita tak sangka apa yang berlaku tentang COVID-19 ataupun virus corona. Yang mana di situ kita tak tahu, mungkin ada kata punca-punca itu. Tapi nak sebutnya, biasanya perkara tu adalah perkara yang biasanya mukaddimah daripada yang Allah haramkan. Soal kita nak kata ni kita itu wallahu a'lam lah. Mungkin perlu kepada beberapa kajian-kajian yang lain yang lebih tepat lagi daripada itu. Kerana itu, apa-apa yang Allah haramkan, walaupun pada logik dan akal kita perkara tu tak ada apa, sebenarnya tidak, tuan-tuan. Banyak kemusnahan, kemafsadan yang kadang-kadang ianya berlaku secara cash tapi kita tak tahu. Allah haramkan zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini uslubul Quran. Kerana sifatnya sesuai sepanjang zaman dan tempat. 1400 tahun Allah turun dah ayat ni dengan menyatakan jangan kamu hampiri zina kerana dia keji. Ki bunuh anak, ki buang bayi, ki ni. Kalau orang tu menikah 10 tahun tak beranak, tiba-tiba beranak, nak buang ke? Tuan-tuan, dia amat sayang. Tapi yang buang ni biasanya ki zina. Jadi bukan sekadar buang, bunuh anak. Kadang-kadang letak tempat-tempat, masuk dalam lubang tandas dan seumpamanya, iyazambillah, yang tak terfikir oleh binatang sekalipun. Kucing pun tak buat gitu ke anak dia, harimau pun tak buat gitu ke anak dia, beruang pun tak buat gitu ke anak dia. Tapi inilah manusia, apabila dia lari daripada norma hukuman fitrah yang Allah jadikan kepada manusia, syariat Allah, itu yang kita nampak. Tapi Allah reservekan ayat dengan kalimah akhir wasa'a sabila. Apa makna wasa'a sabila? Buruk kesudahannya. Apa makna buruk kesudahannya? Boleh jadi dari sudut psikologi, boleh jadi dari sudut emosi, boleh jadi dari sudut tindakan, boleh jadi dari sudut maruah. Semua sekali boleh berlaku. Wasa'a sabila ni tak masuk lagi penyakit. Hak jenis penyakit sipilis, penyakit apa benda lah, hak pelik-pelik. Oh, banyak sangat, tuan-tuan. Yang ini kita tak sangka. Mari macam ni, mari macam ni. Ini suasana yang tidaklah sihat dalam kehidupan manusia. Kenapa? Kerana menceroboh apa yang Allah tetapkan. Allah bila ceroboh macam ni, timbullah macam-macam. Ini pun bala. Sebab itu larangan Allah barang sudah pasti membawa kepada mafsadah dan ketidakbaikan. Sebaliknya suruhan Allah, tak kala manusia mengikutnya, sudah tentu akan membawa kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wasakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabahasu anha. Banyak juga hukum hakam disengajakan oleh syariat Tuhan, dia senyap, dia tak sebut. Tujuannya tak lain tak bukan sebagai rahmatan lakum, nak beri rahmat kepada kamu. Bukan Tuhan lupa. Tuhan tak lupa. Tuhan tak lupa. Maka jangan kamu kaji dan kamu banyak tanya sangat. Banyak sekali. Kadang-kadang ni tuan-tuan, tanya ni bagus. Tanya ni bagus. Orang tanya Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, macam mana kamu sampai kepada tahap faqih habrul ummah atau pendeta ummah? Dia jawab, biqalbin aqul walisanin sa'ul, dengan hati yang cerdik bijak dan dengan lidah yang banyak bertanya. Maknanya bagus tanya. Tapi dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum
kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya telah binasa mereka sebelum kamu kerana mereka ini banyak sangat tanya soalan-soalan yang tak ada kena-mengena dalam kehidupan, dan mereka berkhilaf dengan para nabi mereka. Jadi tanya banyak ni kadang-kadang ada masalah. Allah sebut la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan kamu banyak tanya, kerana banyak tanya ni kalau diberitakan kepada kamu akan menyusah dan menyukarkan kamu. Satu hari Nabi buat haji, Hajjatul Wada, haji penghabisan pada tahun 10 Hijrah. Sahabat seorang ditanya, ya Rasulullah, afi kulli am, adakah wajib haji ni setiap tahun? Nabi diam. Nabi kata, lau qultu wajabat, kalau aku kata ya, maka jadi wajib. Bila wajib, kamu semua tak akan mampu. Jadi kalau hak tu senyap saja jadilah, cukup. Banyak benda kadang-kadang bila kita tanya masalah. Sebab itu orang zaman dulu dia tak tanya macam orang zaman sekarang. Kadang-kadang orang zaman dulu ni dia senyap, dia doa, dia taat, dia gitu. Kita ni tak, sekecil-kecil nak tanya, nak cari kok, akhirnya kita kata masyakkah, susahkan kita. Ini dia. Jadi banyak kali dari segi syariatnya Allah tak sebut sebagai rahmat kat kita. Dan di sana walaupun begitu dia akan beri dawabit. Dawabit ini akan menjadi, dawabit ni maknanya garis panduan, dengan kiasnya, dengan kita tengok hukumnya. Kadang-kadang orang tanya, lembu tu halal tak? Kita kata halal. Kerbau tu halal tak? Halal. Jelas lah. Kambing halal. Orang tanya pula, babi tu halal tak? Haram. Anjing tu makan halal tak? Haram. Serigala halal tak makan? Haram. Jadi hak tu jelas. Tapi ada benda yang lain yang Nabi tak sebut. Harimau, Nabi tak sebut harimau. Singa, Nabi tak sebut singa. Tapi di sana ada. Dikiaskan dalam satu hadis yang Nabi kata min kulli zinabin, hayawan muftarish, ataupun kita kata hayawan yang jenis kasar, hayawan yang jenis pemangsa, hayawan yang jenis karnivor. Hayawan yang jenis ni maka menerkam dengan kuku, dengan paruh, dengan taring, haram. Zinabin wa zi mikhlabin, seperti helang, maka haram kita makan. Jadi benda tu jelas. Tiba-tiba ada pula orang tanya, macam mana pula umpamanya beruang Allah. Jadi kita pun nak jawab macam mana. Kita tengok beruang tu makan apa. Contohnya dubuk ni bahasa Melayu sebagai dubuk. Dubuk dalam bahasa Arab panggil dhabak. Dubuk apa panggil haina. Haina ni halal tak dimakan? Ni kita sedang bahas ni. Sahabat kita telah buat pandangan menyatakan halal dimakan. Tapi saya kata kita kena cek balik satu persatu dan kita tahqiq dalam masail. Rupanya haina ni ada 4 jenis. Bukan sejenis je. Hak jenis makan daging semua ada. Ada hak jenis dia makan kita makan dia. Tu boleh tahan. Jadi benda tu khilaf. Ada 3 daripadanya memang jenis pemangsa. Ada hak jenis makan daun, makan tu. Ada juga jenis macam tu. InsyaAllah dalam masa terdekat kita sedang untuk menganalisa hukum hakam. Timbul pula masalah ketam. Hairy crab sedap makan orang tu. Ni 2 alam ni. 2 alam. Boleh makan tak? Kita kata boleh makan. Hairy crab tu sampai kat 300-400 kilo tu. Makan kok. Gaji kok, suku gaji habis. Jangan main kalau ajak 5-6 orang makan tu sungguh boleh 600-800. Puas hati. Yang baru pula ada pula satu ketang namanya ketang kelapa. Dia memanjat pokok, bukan dia makan buah kelapa. Boleh memanjat pokok, boleh makan tau. Yang ini pun dibahaskan. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Kita tengok dawabit. Ketang tu seekor-seekor kalau besar sampai 4 kilo. Sedap 4 kilo. Macam mana boleh makan? Besar ada kura. Jangan main. Ada jenis macam tu. Belangkas. Setengah tempat makan belangkas, setengah tak makan. Ulat yang ada di Sarawak tu, mereka makan.
Kita rasa geli tak makan macam-macam. Dia ada jenis-jenis macam tu, macam-macam. Semuanya itu perlu kita tengok. Tapi kalau benda yang mukhtasbah ataupun kita kata mustakhbas, ataupun orang Arab kata hina, keji, macam kelawar makan, teruk no. Tengok muka pun lain macam dah. Dah lah, bukan nak hina, tapi macam tu kita pergi makan tergamuk tu, buat sup kelawar dia muka gitu. Kita bimbang keadaan macam. Jadi benda-benda macam ni, ada setengah tu halal, ada setengah tu haram, ada setengah tu senyap saja hukum. Perkara ni kena tengok uruf, kena tengok kias, kita tengok keadaan yang munasabah. Kerana Allah menyebut kulu min tayyibati ma razaqnakum, daripada makanan yang baik-baik yang kami, yakni Allah, kurniakan dan rizkikan kepada kamu. Banyak hukum hakam yang bersifat Allah tak sebut sebagai rahmah, boleh. Ini rahmah daripada Allah. Jadi hukum hakam ni kadang-kadang kita tengok perkara itu bukan qat'i. Dia dalam bentuk, dalam keadaan diberi pilihan. Sebahagiannya boleh, sebahagian tak boleh, sebahagiannya tak jadi masalah. Ayat ini dibahaskan oleh para ulama satu persatu. Begitu juga dalam bukan sekadar makan minum sahaja, dalam bab perkara-perkara yang lain kadang-kadang diberi mengikut uruf, mengikut keadaan. Wallahu alam. Hadis yang ke-31, keutamaan zuhud. Daripada Abu Abbas Sahal bin As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan Allah dan manusia akan mencintaiku. Baginda bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ni yang saya selalu kadang-kadang sebut, banyak orang kita salah faham. Salah faham dengan akalan, salah faham dengan fahaman, tafsiran. Macam mana salah faham? Dan kadang-kadang judge kita lebih kepada akalan kita, pada logik kita, pada begian-begian. Sebagai contoh, kita tengok kaya ni macam mana? Ada orang tengok kaya ni sebagai musuh. Ada sebab apa? Maka di situ akan timbul. Tapi kalau buang sebab tu, tak ada masalah. Dia kata sombong sangat, takabur sangat. Tapi kalau tak sombong, kalau baik, kalau sedekah banyak, baik pada engkau. Kau pun tak sedekah, nak bina-bina. Jadi perkara macam ni kita kena tengok. Dan ada orang tengok baik fakir. Kita tak nafi fakir tu, tapi kalau menyusah orang banyak. Tuan-tuan, kalau orang kaya mari kat tuan-tuan, dengan orang fakir mari kat tuan-tuan, dua-dua hak ni nak beri, hak ni nak minta, tuan-tuan suka mana? Tak usah jawab lah, ustaz tahu dah. Faham tak maksud saya? Tak payah orang lain lah. Anak kita 5 orang, anak A ni, hak long ni kalau mari mesti bagi kat kita duit, kita senyum je. Tapi ngoh ni kalau mari kau faham dah, mesti ada benda dah. Rakyat bini yang pergi lebih ya, tahun lepas, bulan lepas dah bayar lagi, bagi 300 dia. Contoh, tuan-tuan faham maksud? Jadi sekarang kita nak faham apa makna zuhud. Zuhud ni kita katakan dia memberi makna yang banyak. Salah satu daripada makna zuhud ialah seseorang itu cukup dengan apa yang ada dan dia tak tamak kepada dunia. Dunia ni penting. Saya sebut dunia ni penting dan dunia ni perlu. Tetapi yang jadi masalah apabila dunia menguasai kita. Kita nak kita menguasai dunia. Beza macam mana? Dunia kuasa kita, kita kuasa dunia. Kita menguasai dunia bila kita milik dalam genggang. Tapi dunia menguasai kita, dunia mengalahkan kita.
Orang kampung tuan-tuan, orang kampung. Ni saya cerita kampung lah. Saya suka suasana kampung. Saya cerita mudah ya. Seorang tu kaya, ada Mercedes baru, tapi parking biasa je, duduk rumah, tak ada masalah apa. Mercedes. Tapi seorang tu hanya dapat baru motosikal Wasuki ke apa yang panggil, tak tahu benda apa nama. Motosikal. Pagi bangun awal dah lak motosikal. Motosikal mandi dulu, dia tak mandi lagi. Tuan-tuan kaji tengok tak orang main ayam katik, ayam serama, baka ayam serama. Dia main hot dada. Oh jangan main, berat dia kurang pada 500 gram. Kalau jalan langgok macam sombong, sayap pula dengan ekor pula kena jahit. Dia ada cara dia tuan-tuan. Walaupun saya tak tahu sangat, tapi saya suka dengar cerita. Apa yang nak sebutnya? Ayam katik tu pagi-pagi dimandi, disembur pula dengan mulut mujur, tak ada coronavirus je, kerana bahaya. Jadi tengok, jaga ayam tu. Orang yang suka main burung kuku, tuan-tuan tahu burung kuku bertitik, dia ada mesti galah panjang, ada burung kuku. Burung tu dak kuku, dia kuku dah kuku lawan. Lawan pagi-pagi tu dong. Siapa berjam-jam masa, bini tinggal, anak tinggal, ada hu. Tengok. Ini orang panggil apa? Dia dikalahkan oleh tu. Tapi kalau dia ada sekadar biasa, dia tak ada masalah. Itu okey. Ini masalah ni. Jadi zuhud ni dalam erti kata lain, walaupun dia ada, tapi bukanlah maknanya dia tetap dikuasai. Tak. Ada orang nisbah kepada Harun Ar-Rasyid. Orang kata engkau ni kaya sangat, hebat sangat, gini sebut. Harun Ar-Rasyid kata, saya akan cek baliklah kisah sejarah. Harun Ar-Rasyid panggil orang ni. Dia letak, dia kata membawa buyung, letak air, pusing bandar. Kalau tumpah air mungkin kena hukum. Dia bawa ni, peluh jaga ni, pusing jaga, takut jatuh air, cok ataupun tumpah. Siapa sudah tu kamai tekuk, letih. Bila letak, macam mana kamu bawa? Kami jaga sungguh tuanku, takut ya Amirul Mukminin. Dia kata, itulah aku gambarkan dunia. Dunia aku jaga macam itulah. Walaupun aku dimewahkan dalam dunia, aku tak terpengaruh dengan dunia. Hak ni hak mahal. Hak yang beratnya sikit dapat jadi berubah sakang dah. Batuk pun lain. Cara batuk orang kaya, pada mi lalu. Hamda lain tak tahu dah, sekadar pada mi je. Allah kata cara batuk. Jadi yang tu beza. Baik. Bila kita sebut zuhud ni, dia bukan maknanya pakaian tu mesti bercompang-camping. Kita tengok orang tu zuhudnya 3 tampar, baru 3. Kita tengok mak dadah, mak fik tu kadang-kadang 18 tampar. Takkanlah dia zuhud lagi. Dengan seluar koyoknya dengan ni kita kata zuhud apa benda? Tak. Benar, Sayyidina Umar dia pakaian, tapi dia orang macam mana tuan-tuan? Dia orang yang mewakafkan seluruh hidup dia untuk Allah. Itu martabat sahabat. Martabat yang kita baca jami masuk syurga, itu lain. Zaman Al-Hasanul Basri. Hasan Basri lahir tahun 21 Hijrah. Dia di ujung pemerintahan Umar. Umar mati 23 Hijrah. Jadi budak kecil lagi masa tu. Bila dia besar ni, dia ulama besar, ulama tasawuf. Masa tu ahli tasawuf pakai baju yang copa-caping. Dia pakai baju comel. Orang kata buat apa pula gini? Aku tak nak ahli tasawuf mengambil cara kesufian seperti ini, menipu orang, menunjukkan zuhud, akhirnya tak betul. Dia marah. Dia pakai sebab dia nak tunjuk ini. Ini yang berlaku antara Ibn Abbasin dengan puak-puak Khawarij.
yang menentang Sayyidina Ali yang keluar. Khawarij ni bila nak berdebat dengan Ibn Abbas pakai baju comel. Dia kata, ya Ibn Abbas, mu ni pakai baju comel-comel ni macam mana? Sedangkan mereka pakai baju zuhud gini-gini dulu. Ibn Abbas kata, siapa yang kenal Rasulullah, aku ke kamu lebih kenal? Mereka kata, sudah tentulah kamu mu sepupu. Ya. Oleh kerana aku nak bagi tahu kamu, aku pakai ini mengikut apa yang Rasulullah SAW ajar. Kontra. Jadi apa makna zuhud sebenarnya? Dalam erti kata kita zuhud dua perkara. Perkara yang pertama, dalam bab dunia ni kita tak kisah. Kita masuklah tender apa, dapat alhamdulillah, tak dapat alhamdulillah. Daklah siapa jadi senok perut, jadi sakit, jadi siapa kuh kering, siapa letih, siapa demam, tak apalah, alhamdulillah. Yang penting Allah suruh usaha, Allah suruh ikhtiar. Okey, tenang jiwa dia. Kemudian apa yang ada tangan manusia, dia tak kisah, dia tak sibuk nak ambil tangan orang, nak ni, tak apa. Maka manusia sayang kat dia. Ini dia. Dengan dunia kita zuhud, Allah sayang. Macam mana zuhud dunia? Zaman kita ni cukup ada duit, yang perlu zakat kita zakat. Sebahagian tu kita sedekah, sebahagian tu kita infak. Okeylah. Sebahagian yang penting kita tanggung anak isteri kita hak wajib. Apa keperluan nak bayar bil, berapa utility, bayar, selesai masalah. Itu mana zuhud. Apa-apa benda dalam hidup ni tuan-tuan, pertama, kalau tak boleh beri manfaat kat orang, jangan nyusah orang. Tu je. Kita tak boleh nak beri manfaat kat orang, tak apalah, tapi jangan nyusah orang. Okey dah tu, baik. Tapi yang paling baik memberi manfaat kepada orang. Kata Nabi sallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Keberadaan dia itu dengan ilmu, dengan tunjuk ajar, dengan sarana, dengan ajakan, dengan dakwah, dengan santuni, maka orang boleh ikut. Ini orang yang paling baik. Bila kita faham tentang zuhud seperti ini, maka itulah hakikat sebenar. Orang yang zuhud ni, dia tidak akan buat perkara-perkara yang haram, dia tak akan buat perkara yang tak baik. Saya nak baca beberapa kenyataan para ulama tentang zuhud. Muka surat 260. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, zuhud itu adalah jangan terlalu gembira apabila memperolehi keuntungan, dan jangan terlalu bersedih apabila memperolehi kerugian. Tak apalah, rugi, alhamdulillah. Nak macam mana? Untung, alhamdulillah. Ada sejarah dan cerita Arab, cerita benar. Seorang tu dia order barangan. Bila sampai barangan kat dia tu, harga barang tu kebetulan melambung naik, suka mati. Sebab ingat kata orang laku dalam 100 ya, berapa? 14,000, 400,000. Allah, kejut, suka mati. Ada orang tu dia bawa barang, sangkaan labanya banyak, tiba-tiba jatuh merudung, jatuh mati. Dua-dua ni ki harta. Dan ki harta ni bahaya. Baru ni kita baca seorang tu kakak jual, kena tetak mati. Adik-beradik bergaduh, anak beranak bergaduh. Ki harta ni biasa, tuan-tuan. Waliyazabillah, jangan jadi macam tu. Kemudian kalau kita tengok, Al-Hasanul Basri pula kata, seorang yang zuhud adalah jika ia melihat orang lain, ia berkata, ia lebih baik dariku. Dia sembahyang, dia tengok orang ni lebih baik. Dia tengok ibadat, orang ni lebih baik. Dia tengok giang, orang ni lebih baik. Dia tak rasa akulah paling baik sekali. Tak rasa macam tu. Sekalipun kita duduk atas tikar sejadah, sekalipun kita sembahyang kuat, tapi kadang-kadang ada lagi insan yang lebih baik. Surat
Abdullah ibn al-Mubarak kepada Sufyanus Tsauri, kepada Fudayl bin Iyad, ya abidal haramaini law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadat di dua tanah haram, kalau kamu tahu keadaanku, kamu tahu bahawa kamu dalam ibadat berpura-pura. Itu maknanya tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Ahmad berkata zuhud adalah pendek angan-angan dan tidak mengharapkan harta yang dimiliki oleh orang lain. Kalau panjang ni letih, nak ni. Akhirnya kita mati dengan angan-angan tak selesai. Sebab itu, saat kita panjang angan-angan, kita hubungkan untuk akhirat. Ya Allah, kau kayakan aku akan infak sebahagian pada jalan Allah. Aku nak cuba sedekah, nak cuba beri buat baik. Maka insya-Allah kebaikanlah yang kita akan dapat. Saya rasa sekadar itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa na'udzubika min daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.